Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Setiap 2 minggu, Dialog Pemikir Negara akan duduk di sini membincangkan dengan kumpulan intelek, kumpulan pemikir yang berada dalam barisan Majlis Profesor Negara, dan hari ini fokusnya adalah pada isu dan cabaran pekerja asing di Malaysia. Saya nak buka bukan sahaja mungkin hanya pekerja, tapi orang asing memang datang ke negara kita. Sejak zaman Melaka lagi, kalau ditelusuri pada data-data yang terima kasih kepada UKM, penyelidik mendapat pada data-data baru keluar pada Universiti Leiden misalnya, seorang bangsawan Melayu yang berada di Melaka yang begitu berjaya sebagai seorang peniaga akan mempunyai seorang accountant dari negara China, seorang peguam dari negara Belanda misalnya, dan itu 500 tahun lebih dahulu. Tapi dalam konteks moden, bagaimana kita melihat pada fenomena ini bukan hanya fenomena tempatan. Selepas Perang Dunia Kedua misalnya, Jerman terpaksa mengambil tenaga buruh dari luar. Orang asing perlu masuk ke negara Jerman kerana mereka mengalami defisit pekerja, kena ramai yang terkorban, tercedera dan sebagainya akibat Perang Dunia Kedua. Tapi kini mereka bergelut dengan lapisan itu kerana migrasi yang berlaku pada 1950-an dan 40-an itu menyaksikan sekarang generasi kedua dan ketiga. Contohnya orang yang berasal dari Turki yang kini berada di Jerman itu menimbulkan juga rantaian tindak balas daripada aspek sosial dan sebagainya. Dalam konteks itu saya gembira kerana ada 2 profesor bersama dengan saya, dan baru-baru ini pun Majlis Profesor duduk 2 hari di Kuala Lumpur membincangkan isu ini dengan panjang lebar. Di sebelah kiri saya adalah Profesor Dr. Azizah Kasim. Beliau adalah fellow penyelidik bersekutu di IKMAS, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Prof kerana datang pada hari ini. Tapi yang bestnya ada Profesor cakap dengan saya, yang bagusnya Prof. Dr. Azizah ni dah kaji tentang pekerja asing ni berdekad-dekad dah. Jadi hari ini saya nak minta Prof keluarkan itu. Saya minta maaf kerana sebelum ni terlepas dari radar Astro Awani. Dan sekali lagi Profesor Dr. Durishah Idrus, Siswa Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Awam, Majlis Profesor Negara berada di sini. Prof Azizah juga membentangkan kertas dalam pertemuan pemikir-pemikir Majlis Profesor Negara ketika di Kuala Lumpur baru-baru ini tentang pekerja asing. Jadi mungkin saya nak minta satu, kata orang putihnya, overview ataupun sepintas lalu pandangan di mana kita dalam isu migran, dalam isu pekerja asing ni. Kerana sebagai sebuah negara berdagang, trading nation, tentunya ramai orang asing akan berada di Malaysia, kalaupun hanya untuk berdagang misalnya. Tapi kita ada lebih dari itu. Kita ada pelombongan, peladangan dan sebagainya. Jadi pandangan sepintas lalu hasil kajian yang sudah sekian lama dilakukan oleh Prof dalam perkara ini. Terima kasih ya Tuan Musi kerana menjemput kita. Saya memberi ucap tamu sebenarnya, bukan panelis dalam persidangan ini ya. Mengenai aliran masuk tadi saudara menyentuh tentang Melaka, zaman Melaka, Germany dan sebagainya. Memanglah migrasi ni bukannya baru. Kedatangan orang barat ke sini pun itu kita anggap juga migrasi untuk menakluk. Kita menengok aliran tu daripada barat ke sini, tapi aliran sekarang mungkin sudah berbeza hala tuju dia ya. Macam kita tengok di sini lah. Kalau di Melaka tu tak ada masalah, kita tidak ada political boundary masa tu. Isu sekarang adalah kita ada political boundary, dan tiap-tiap negara untuk mempertahankan dia punya sovereignty, dia terpaksa menjaga boundary ni dengan secara macam ketat, jealously guard your boundary kan. Jadi itulah yang masalahnya sekarang. Dan macam negara-negara barat, bukan Germany saja. Germany orang Turki, tapi kalau kita tengok di England pun dia bawa banyak daripada West Indies, menjadi isu yang besar dalam tahun 80-an dan sebagainya, sebab orang tu pun dah beranak pinak di sana dan menjadi juga warga negara. Dan saya setuju kita mengambil iktibar daripada pengalaman orang ni, sebab kalau kita tengok di barat di European Union, banyak negara yang mempunyai political parties yang tujuan matlamat utamanya adalah anti-immigrant parties. Okay. Jadi tentulah kita tak mahu perkara macam ini berlaku kan. Sebab ini apa isunya? Kita orang tu dah dibagi segala-galanya. Tapi dalam pada itu diskriminasi masih berlaku.
Sebab orang barat ni equality dan sebagainya daripada segi teori, daripada segi retorik. Tapi kalau kita duduk di sana, kita tahu orang datang, kita semua dah duduk di sana kan. Diskriminasi itu memang berlaku kepada orang yang berwarna kulitnya macam kita ni kan. Kita tak maulah benda ni berlaku. Jadi berbalik kepada kes Malaysia ni sekarang, ini aliran baru. Kita tahu kan perang dingin, berhenti perang dingin. Jadi aliran migrasi antarabangsa ni menjadi semakin rancak. Dan tak ada negara sekarang ni yang tidak terlibat dalam perkara ini. Dan Malaysia salah satu daripadanya lah. Kita nak bincang tentang Malaysia, saya terus ke Malaysia sebab apa? Komposisi pendatang asing di sini terlalu ramai. Kalau kita ambil bandingkan dengan penduduk kita, ada angka-angka yang diberi. Sebab angka-angka ni pun kadang-kadang statement daripada satu sumber berbeza-beza. Saya akan ambil angka yang banyak diperkatakan sekarang 6.7 juta. Kita diberitahu kita ada 30 juta aja. Kira-kira lah. Jadi itu berapa tu? Berapa peratus tu besar kan? Lebih 10%. Kalau 20. Jadi kan masa kita buat survey populasi 2010, kita diberitahu hanya dalam 8.2%. And mungkin survey kita itu banyak yang terlepas pandang lah. Sebab sekarang berganda kan. Jadi itu satu perkara. Susah nanti kita nak buat development planning kalau kita andaikan daripada 8% sebenarnya 2 kali kan. Apa yang kita siapkan tak cukup untuk populasi kita. Tapi kita mesti ingat dalam 6.7% ni 6.7 juta ni bukan pekerja asing saja. Sebab kita ada populasi lain, pelajar antarabangsa, kita ada peserta MM2H, banyak lagi lah. Jadi kalau kita ambil, kita ada juga macam asylum seekers, pencari suaka politik dan orang pelarian, banyak kategori. Satu daripadanya kategori itu saya panggil pekerja warga asing dulu. Warga asing yang bekerja. Jadi warga asing yang bekerja ni kalau expatriate dalam kira 95,000 lah kata salah saya. Yang selebihnya tu pekerja asing sah. Itu kita ada data. Tapi pekerja asing sah itu juga diiringi oleh yang tidak sah, yang kita rujuk parti sajalah ya. Untuk anggaran susahlah. Macam mana kita nak menganggar? Ini lagi bermasalah. Kalau kita pergi pada immigration lain angkanya, MTUC lain, MEF. Sebab kita tidak ada satu formula yang dikongsi bersama untuk membuat anggaran ya. Jadi macam sekarang pada saya lah, kalau nak buat anggaran ni kita ambil katakanlah 6P, satu perkara yang angka yang bagus lah kan. Tapi 6P 6P yang mula tu dia kata 1.3 sehingga 3 juta. Sekarang pula sudah dinaikkan tu kepada 5. Jadi kita tak tahulah, kita memang tak boleh lah buat anggaran yang tepat, memang anggaran sajalah kan. Itu sajalah. Jadi masalah kita bukan pekerja asing tu, expatriate ada masalah, kita tak cukup expat lah, kita masih bagi kemudahan macam-macam, nak bagi dia datang kan. Yang kita runsingkan ni adalah pekerja asing yang berkemahiran rendah. Itu je. Antara tu pula parti tu. Kalau yang berkelayakan ni dia datang secara sah, tak ada isu. Tapi antara yang sah dengan tak sah itu tidak ada satu boundary yang tegas. Hari ni saya ambil orang sah, besok dia lari dah jadi parti kan. Dia tak bayar levy dah jadi parti. Jadi kedua-dua itu berkait. Kita kata boundary tu fluid lah antara dua-dua tu. Jadi kita bincang parti mesti bincang yang sah juga. Saya pergi rehat yang pertama. Apabila kembali, Prof. Durisha sabar je tunggu. Saya nak masuk aspek pengurusan itu, governance itu, urus takbir itu. Kerana kalau ia begitu dinamik sekali di antara
hari ni sah, besok tak sah dan tak semestinya orang yang sah dan tak sah ni duduk terasing. Mereka mungkin berkeluarga dan mempunyai jaringan sosial dan sebagainya. Dan kita tahu sejak sebelum pembentukan negara bangsa, sejak zaman empire beratus tahun dulu di Asia Tenggara ni, pergerakan itu begitu mobilitinya terbuka daripada Sumatera ke semenanjung pergi ke Borneo dan sebagainya. Jadi bagaimana nak melihat isu-isu sampingan dalam ekosistem itu, dan kerana kita perlu praktikal, suka atau tidak kita mempunyai garisan sepadan pantai yang begitu panjang dan luas, Semenanjung dan Borneo. Jadi selain pada letak pagar elektrik ke beratus-ratus kilometer, apa lagi caranya? Kerana mungkin ini yang kita mahukan, tapi secara praktikalnya apa yang kita boleh lakukan, itu pilihan yang perlu dibuat oleh kepimpinan. Itu aspek governance. Saya akan tanya Prof. Durisha selepas ini. Bagus. Romano, Urbane Attitude. Untuk lelaki yang berjaya, kuasai segalanya. Romano, kuasai kehidupan. 0.01%, hanya 1 dalam 10,000. 1 dalam 10,000, pencapaian yang tidak dijangka. 1 dalam 10,000 boleh mempengaruhi berbilion manusia. 1 dalam 10,000 impian mampu menjadi kenyataan. 1 dalam 10,000 keupayaan yang menjangkaui kemampuan. Oleh kerana 1 dalam 10,000 jalur gentian akan terputus, Maxis kini mempunyai lebih daripada 1. Bagaimanapun, 1 dalam 10,000 masih terlalu banyak. Persoalan yang selalu diajukan sering bermula dengan mengapa? Kami menyelesaikan siapa, apa, Di mana dan bila? rasa ingin tahu sudah sebati dalam diri. Inilah kami. Sentiasa terdorong untuk terus menimbulkan persoalan. Kenapa? Kami akan mencari kebenaran, mendapatkannya. Dan kami akan sentiasa mencari jawapan. Ini adalah berita anda. Ini Astro Awani. Aunty Lisa tak tahu yang korang ada dekat sini. Lepas tu Pak Su korang ni baru on the way. Janji? Filem paling popular musim cuti. Strawberry dan kan pop sesat Strawberry. Dan Uncle Nabil. Kan. Uncle, abang lah. The Astro First. Eksklusif. Anda masih menonton Dialog Pemikiran Negara. Kita masih membincangkan tentang isu migrasi, orang asing yang berada di sini bekerja sama ada secara sah atau tak sah. Dan kita telah membukanya tadi, saya membukanya dengan ini fenomena global sejak dulu hingga sekarang. Tapi mungkin Prof. Dr. Aziza telah memberi gambaran besarnya, iaitu yang kita risaukan adalah pekerja yang berkemahiran rendah ini, terutamanya mereka yang masuk secara tidak sah atau masuk secara sah kemudiannya menjadi tidak sah. Kerana macam mana kita nak mengesannya, bagaimana kita nak mengetahuinya, apakah statistiknya, jumlah bilangannya, belum lagi tentang apa aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan dan bagaimana impaknya kepada isu sosial, isu jenayah dan sebagainya. Dalam aspek itu, sebelum saya pergi ke situ, mungkin kita nak tengok aspek urus takbir itu, Prof. Durisha, kalau kita boleh lihatnya. Terima kasih. Sama-sama. Saya kira setelah kita berbincang, setelah begitu banyak kajian, saya ingat Prof. Azizah ni macam sumber rujuk lah bagi Malaysia. Kita akan kembali kepada persoalan hakikat. Saya kira ada dua perkara dalam aspek governance. Satu, real and imagine. Saya akan kata Malaysia perlu menguruskan kedua-dua ini secara berkesan, iaitu uruskanlah pengurusan pekerja asing secara berkesan dan uruskanlah persepsi masyarakat dan semua stakeholders terhadap isu ini. Maksudnya persepsi kadang-kala
overwhelming, Okey. persepsi kadang-kala overtaking the real issues. Tetapi itu tidak bermakna setelah begitu banyak kajian kita tidak ada isu. Tetapi bila kita kaji isu, dia akan kembali berbalik kepada dasar undang-undang dan regulasi serta pelaksanaan. Dalam bahasa sangat mudahnya kita lihat itu adalah implementasi. Tapi bila implementasi bermaksud adakah kita uruskan perkara ini secara berkesan. Jika kita uruskan, saya pada convention yang baru-baru ini tu kita melihat fenomena yang sama di negara-negara seperti Amerika Syarikat. Tadi Kamarul menyebut tentang sempadan kita yang luas. Amerika Syarikat juga sama. Sebuah negara dalam 300 lebih juta penduduk. Saya kira dalam 40 juta penduduknya, which is actually tinggi, adalah foreign bond. Dan mereka juga seperti kita menyumbang kepada pembangunan Amerika dan sustainability Amerika. Singapura, kita punya negara jiran, saya rasa telah mengekalkan daya saing kerana kewujudan jumlah pekerja secara umum secara rasmi kata ada 1.3 juta daripada penduduk Singapura, tetapi keluar persoalan-persoalan mengatakan pekerja asing di Singapura itu dalam separuh penduduknya dan berlaku kegemparan. Kegemparan berlaku di United Kingdom tentang lambakan pekerja asing, berlaku juga di Jepun. Jadi banyak lagi negara lain. Asalkan push factor dan pull factor dan negara-negara yang menjadi tumpuan ini memang banyak pull factornya, dari sudut tukaran wang asingnya, dari sudut peluang pekerjaannya, dari sudut keamanan politik dan sebagainya tu. Jadi kita memang tidak dapat mengelakkan fenomena ini kerana Malaysia masih lagi menarik bagi negara-negara tertentu lah, seperti yang Prof sebut, negara yang sangat 50% agaknya adalah daripada Indonesia, sementara persen yang semakin meningkat adalah daripada Bangladesh, adalah daripada Nepal, daripada India, daripada China, Filipina dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menguruskan? Jadi ada dua aspek itu yang perlu ditangani, mau atau tidak mau, mestilah juga secara berkesan dan mesti berlangsung secara bersekali. Tak boleh one after another. Tak boleh uruskan yang sebenar tu dalam masa sama. It's okay for everybody to give their views. It's okay for everybody to give their views, but if they are ill-informed ataupun uninformed, itulah saya kira kegemparan itu, kegemparan masyarakat itu mungkin lebih tinggi dan melepasi sepatutnya bagaimana kita seharusnya menghargai kehadiran mereka dalam pembangunan ekonomi kita, khususnya dalam kita nak mencapai matlamat negara kita. Jadi pada saya pengurusan itu nanti akan melibatkan banyak kementerian, akan melibatkan terutamanya dua kementerian besar ini, iaitu Kementerian Dalam Negeri. Di dalam itu ada dua jabatan yang sangat besar lah, mungkin lebih, iaitu saya kira Jabatan Immigration, kemudian ada Polis Diraja Malaysia, ada Angkatan Tentera Malaysia. Dalam tu ada lagi unit-unit yang lain turut sama membantu seperti rela dan sebagainya dari sudut operasi, tapi juga Kementerian Sumber Manusia yang membuat projection tentang keperluan dan sebagainya, dan juga ministri-ministri yang lain tu yang sebenarnya semua memberi atau memerlukan terhadap tenaga kerja untuk membangunkan segala sektor di Malaysia. Bukan itu anggaran-anggaran itu adalah satu hakikat di Malaysia kita mempunyai, dan begitu ramai, dan yang menjadi isu besar adalah parti. Tetapi tidak bermakna tidak ada isu dengan mereka pekerja yang sah itu. Tidak ada isu pengurusan mereka, tidak ada isu pula tentang pengurusan parti. Jadi nampaknya ada dua pengurusan di sini. Dua-duanya sangat yang satu ni kita kata it's okay bagi yang mendaftar yang secara sah ni, tidak juga ada isu di sana. Yang parti memang nampaknya ada isu di sana sebab kita tidak dapat buat satu anggaran yang tepat. Cumalah anggaran berdasarkan kebiasaan sahaja. Jadi memang pengurusan pada saya adalah satu aspek yang begitu penting sekali. Mungkin apa yang dilihat adalah reaktif. Kalau berlaku satu komuniti mana terlalu ramai orang asing dan prasangkanya adalah jenayah membabitkan warga asing itu, maka dituntut supaya pihak seperti polis bertindak. Tetapi mungkin yang kita mahukan secara jangka masa sederhana dan panjang itu satu tindakan yang lebih strategik
untuk menguruskan perkara ini. Dan mungkin itu sebab saya nak balik kepada data. Jika data-data kajian dilakukan oleh penyelidik-penyelidik, itu boleh dilihat dengan lebih strategik. Sekarang pun zaman moden boleh gunakan big data dan sebagainya, boleh buat computer modelling ataupun model perkiraan komputer, ramalan dan sebagainya. Mungkin itu yang diperlukan, suatu inisiatif ataupun suatu gerakan untuk menggabungkan, kerana kita tahu bebanan yang dihadapi oleh setiap kementerian dan jabatan itu besar, ditambah pula dengan lapisan-lapisan birokrasi, kerana wujudnya, suka ataupun tidak, kita harus mengakui bahawa wujudnya satu lapisan ekonomi bawah tanah ataupun gelap yang mengambil peluang, kerana ini adalah peluang ekonomi. Sebab itu ada tekong laut, ada tekong darat dan sebagainya, dan semuanya ni rangkaian berasaskan aliran wang, dan setiapnya mempunyai imbuhan wang tersendiri. Dan jika satu kepala itu saya letakkan nilai 1,000, kalau saya boleh bawa masuk 100 orang sehari, saya sudah mendapat 100,000. Dan tentunya itu peluang yang akan dilihat oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi mungkin pendekatan lebih strategik itu, Prof, Dr. Azizah, berdasarkan data-data dan kajian yang ada. Kerana mungkin kadang-kadang penyelidik dia punya rasa kecewa itu kerana dia ada data, tapi siapa yang nak gunakan data ni untuk ke tindakan lebih efektif? Tindakan dah ni. Sebelum tu kan, sebelum kita bercakap tentang apa tindakan, kita ada masalah kan. Macam tadi kawan saya ni bercakap tentang persepsi kan. Jadi saya setujulah tu. Pengurus persepsi itu penting sekali. Di Malaysia ni lah ada dua masalah berkait persepsi ni tau. Pertama sekali, macam bila kita mengeluarkan angka tau, angka ni berlainan, jadi orang ni akan mengambil yang tertinggi tau. Macam bila keluar dalam NST 6.7 juta, banyak orang menyangka ini adalah pekerja asing sahaja. Sebab yang merasa terancam menulis, minta kerajaan ni buatlah tindakan cepat-cepatnya. Jadi di sini istilah yang kita gunakan tu mesti betul. Kalau kita kata pendatang asing, pekerja asing, pekerja parti, expatriate, begitu. Jadi orang media terpaksa faham konsep-konsep ini sebelum menulis tu, supaya orang tidak dia gunakan istilah gempa kan. Saya tak tahulah apa istilah sebenarnya. Memang macam tu di mana-mana pun. Kalau saya pun duduk di Cameron Highlands, saya diberitahu angka-angka yang dikata mula 3,000, memang saya akan merasa terancam. Jadi kita boleh mengurus ini dengan mendidik media tentang istilah, mengambil fakta-fakta yang betul. Saya minta maaf sangat, mungkin ramai orang Surat Khabar marah pada saya, tapi saya rasa penting. Banyak kawan-kawan saya pun cakap, kalau parti tu semua pekerja. Saya kata tidak. Parti ni ada anak, ada isteri, ada bapa. Jadi macam kita tengok hari tu, yang pendaftaran di bawah 6P, yang angka yang diberi 1.3 juta, 45,000 adalah kanak-kanak di bawah 12 tahun. Kemudian tu ada lagi di bawah 18 tahun. Begitu kan? Ada lagi isteri-isteri yang tidak bekerja. Jadi bila angka tu kita kata ni semua parti, itulah maksud saya. Jadi ketakutan orang tu menjadi exaggerated now. Ramainya macam tu kan. Dan juga macam perception ni, it's not just media tau. Kalau kita duduk bandar, kita masa terancam. Balik kampung tak ada rasa apa-apa pun. Sebab yang ada di kawasan kampung tu dalam kawasan Velcra. Jadi orang tak nampak. Jadi kita terpaksa fikirlah perkara-perkara macam tu dalam menguruskan tu kan. Jadi kalau macam Malaysia tentang pengurusan ni kan, kita banyak dah peraturan. Masalah kita ni, kita tidak melaksanakan. Pertama sekali apa? Dasar Pengajian Pekerja Asing tahun 1990-an, 1991 or 92 dah ada untuk menguruskan secara sah mengikut undang-undang. Tujuan dasar ni dua. Satu,
membanyakkan jumlah pekerja asing berkemahiran rendah yang kita rujuk sebagai pekerja asing saja. Itu lagi satu istilah yang boleh mengelirukan orang. Saya akan gunakan pekerja asing ni yang berkemahiran rendah ya. Kalau semua tu saya kata pekerja warga asing. Lepas tu macam pertama, tambah bilangan yang sah. Yang kedua, combat ataupun kita cuba menurunkan bilangan parti, sebab masa dilancarkan ni sudah ada 1.5 juta parti di sini. 1.5 juta parti tu bukannya mudah nak apa. Jadi itu satu. Kemudian kita ada lagi, kita buat akta immigration, kita pindah 98, 202 pindah lagi. Atipsum ada lagi banyak tapi tak di Prof, kita pegang kejap kat situ pelaksanaan itu. Saya juga nak kaitkan kembali dengan persepsi. Saya perlu pergi rehat yang kedua. Tapi apabila kembali, kita juga ada 1 juta lebih kurang orang Malaysia yang berada di luar. Kalau kita nak orang melayan warga-warga kita di luar dengan baik, kita juga perlu mengambil pendekatan berhemah dengan ini dan menguruskan persepsi itu. Yang keduanya, adakah mungkin kita bergerak menjadi negara maju itu dengan kebergantungan maksimal kepada tenaga buruh tempatan? Banyak bidang-bidang yang ingin kita kejar, terutamanya bidang teknologi tinggi, nanoteknologi ke, bioteknologi ke, kita tidak mempunyai kepakaran itu. Jadi hakikat kedatangan pekerja asing ni perlu dilihat dalam konteks itu. Yang ketiganya, orang Malaysia, ini saya nak tanya Prof. Durisha lepas ini, katanya tak nak buat kerja yang 3D ni, kerja yang sukar, yang kotor dan sebagainya. Jadi siapa yang nak buat kerja ni? Dan sejarah telah membuktikan apabila negara itu mencapai tahap negara maju, golongan kelas menengahnya semakin membesar, dan itu pun polisi negara, mereka semakin kurang melahirkan anak dan makin kurang nak melakukan kerja-kerja di rantaian terbawah. Jadi tentunya vacuum itu akan diisi oleh pekerja-pekerja asing. Itu realitinya, persepsi ataupun tidak, kita bincangkan selepas ini. Asia, the world's growth engine, where fortunes are made, deals are sealed, and opportunities seized in the blink of an eye. Here, nothing is more expensive than a missed opportunity. But the stakes are high, and many have seen their dreams crumble. The question is, how do you find a way in? Now, opportunities in Asia are revealed like never before. From the inside, with real insights from more reporters across the region, only Nikkei Asian Review truly understands Asia. Isnin hingga Jumaat, Bisnes Awani. RON85 dan diesel tidak akan membawa kesan inflasi terhadap ekonomi negara. Industri automobil negara perlu meningkatkan keupayaan daya saing khususnya dalam pasaran ekspor. Jualan produk pertanian Malaysia yang ketiga yang dikenali menerusi jenama Agrobazar akan dibuka di Dubai tahun hadapan. Saya Najiman Arif. Saya Hana Ismail. Saya Syarkawi Salahuddin. Isnin hingga Jumaat, 4 kali sehari, Bisnes Awani di Astro Awani. Kamu mesti simpan cincin ini, Ma. Sebut tercincin sebagai tanda agar perpisahan menjadi pertemuan. Kamu tatap cincin ini, pasti kamu akan tahu di mana kakak berada. Apakah takdir bakal menemukan mereka? Sasta! Lakonan Baim Wong, Chelsea Olivia dan Dodi Harlino. Cincin, Isnin hingga Jumaat, 6.30 petang di Astro Ria. Buletin Awani 12 tengah hari membawakan berita dalam negara dan juga luar negara. Pasport bukan hak individu. Pasport adalah hak negara. Somasi minda menjadi senjata kita untuk menjayakan generasi kedua. Isnin hingga Jumaat, Buletin Awani 12 tengah hari di Astro Awani.
Okey. Saya sudah pun berbincang dengan Profesor Dr. Azizah di sini kerana saya setuju kadang-kala cara dilaporkan itu memberikan sedikit gambaran dan persepsi, tetapi media juga terpaksa mencari data-data ini dan di mana sumber rujuk yang paling hakikinya. Adakah ada institut yang dikenali sebagai pakar dalam bidang ini dan ini kajian berasaskan datanya? Itu yang dinanti-nantikan oleh media kerana kami juga mengalami masalah yang serupa. Ikut agensi ini begini, ikut agensi itu begitu. Jadi sebab itulah hari ini ada perbincangan ini. Sekurang-kurangnya kita boleh melihat dan rakyat mungkin boleh menilai perbezaan-perbezaan itu dengan kewarasan dan juga dengan kematangan data yang diberikan itu. Terutama ada Google sekarang akan banyak. Kalau kita Google pekerja asing pun akan banyak data dalam satu muka surat itu. Tetapi rakyat yang perlu menilainya. Dan dalam konteks itu untuk membantu rakyat menilai itu, ada satu pandangan yang melihat bahawa di mana nilai median yang boleh diterimanya? Berapa nilai orang asing yang berada di sini? Nilai ekonominya, nilai kuantitinya, apa yang acceptable? What is acceptable? Apa yang boleh diterima? Adakah 6.7 itu menggerunkan? Jika itu menggerunkan, berapa nilai yang sesuai? Berapa peratus dari populasi kita? Dalam aspek akademik dan intelektual dengan semua teori yang ada, Prof. Dr. Azizah, berapa peratus gambarnya yang sesuai itu? Okay. Atau tidak ada nilai normatif? Ia perlu bergerak mengikut ekosistem dan juga keadaan sekitar. Macam ni lah, saya anthropologist, bukan a labor economist, you know. Semalam kita baru diberitahu kita tidak ada labor economist di negara ini, kan? Tidak ada? No. Saya tidak tahu semada maklumat itu betul atau tidak, tapi itulah yang satu statement yang dibuat oleh seorang dari panelis. Okey, kita memang perlu membuat satu projection dalam 5 tahun berapa kekurangan dalam sektor apa dan sebagainya. Saya tak boleh buat tu. Kita panggil labor economist. Itu sebabnya dalam kita mencadangkan adakan satu institusi khusus. Sebab di negara lain ada Center for Migration Studies. Saya dah cadangkan lama dah, you know. Center for Migration Studies ni aliran untuk meneliti aliran masuk rentas sempadan. Bukan pekerja sahaja. Sebab kalau misalnya pencari suaka politik, dia pun akan bekerja. Semua tu akan bekerja juga. Dan kalau dia tak bekerja pun masalah juga. Itulah dia. Jadi semua aliran tu. Mungkin di samping aliran tu ada lagi sekarang ni globalisasi, penghijrahan antarabangsa melalui perkahwinan. Satu isu besar sekarang sebab bila dah bercerai, undang-undang mana nak ikut? Sudah ada dibuat ketetapan di peringkat antarabangsa. Jepun sudah pun meratify, memperakui. Tapi kita belum lagi berfikir sebab ini. Sebab saya anthropologist, saya tengok apa yang berlaku. Kemudian tu daripada social dimension, you know. Okey. Macam sekarang ni, kita fokus apa lagi kebanyakan orang yang baru datang. Kita lupa ada yang dah 4 generasi di sini. Kita pergi ke Filipina yang datang tu. Saya bekerja di Sabah lama, 4 generasi. Masih lagi gunakan IMM 13. Jadi apa kaitannya? Cuba kita tengok perlembagaan kita macam mana. Kalau orang datang sini berapa tahun boleh warga negara. Bukan warga negara dulu. Kalau bagi penduduk tetap PR, kita sebab kita terlalu emosi. Bila kita berbincang, kita tidak boleh kalau kita bagi PR, apa kebaikannya? Kalau kita tak bagi, apa? Isu macam ni lah kan. Memang saya bersetujulah saudara pengurusi kalau kita dah jadi dalam 2020 kita mengharapkan, saya harap jadilah kan, kita jadi negara maju, kemudian tu berpendapatan tinggi. Kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja dengan atas sebab-sebab yang saudara katakan. Middle class, fertility jatuh. Jepun sekarang below replacement level. Singapura pun semakin mengikuti. Jadi kan kita terpaksa, satu. Yang kedua, kita bercakap tentang teknologi upgrading, automation, whatever. Banyak kerja tak boleh di-automate. Pergilah ke ladang kelapa sawit. Saya barulah pergi bulan dulu semua pakai kait lagi, walaupun kita dah dibagi tahu machinery ada, tapi keefisienan machinery tu
tak berapa. Kalau pokok yang tua pun dia tak boleh sampai. Harga mahal, benda tu berat. Ya. Senang lagi menggunakan apa ni. Jadi nak jaga, kita bukan saja mengambil pekerja untuk peladangan pembuatan. Besar bilangannya kita ambil pembantu rumah. Okey. Rasanya 8% dalam apa je tu. Jadi tu apa, nak jaga orang tua macam saya ni, ataupun anak cucu saya kan, nak bersih rumah saya. Sebab hakikatnya wanita di negeri kita ni dah banyak masuk universiti, 67% on average. Saya tak tahu apa dah jadi pada orang lelaki-lelaki lah ya, Saudara Pengerusi. Minta maaf. Tapi kalau kita mengambil hakikat ini, jadi perempuan ni dah masuk universiti mesti bekerja kan. Siapa nak jaga anak? Jadi kalau tak bagi jaga anak besok, fertility turun. Jadi kita mesti bergantung. Tambahan pula macam kita ada ESER lah, macam-macam pembangunan Iskandar yang di Johor tu. Orang kita nak ke pergi buat bangunan tak kan? Tu selagi kita apa, itulah kadang-kadang saya pelik juga, kita tak ada tenaga kerja tapi kita pergi merata-rata dunia mencari pelabur lagi tau. Itu yang pelik lah pada saat. Jadi pelabur asing, pekerja asing, kita dapat apa? Mungkin kita dapat environmental pollution apart from the tax. You know, so kita mesti berfikir lebih luas secara koordinated. Itu yang saya nak masuk tu, isu tentang orang asing yang datang, pekerja asing yang datang, bukan hanya tentang pekerja itu. Tapi apa yang negara nak sebenarnya? Kerana kalau kita nak semua rakyat kita bekerja, tentunya isteri terpaksa bekerja. Jadi jika isteri dan ibu bekerja, siapa nak duduk rumah? Itu persoalan yang perlu dijawab. Kita nak mereka kedua ibu bapa bekerja, tetapi tak semua tempat kerja ada tempat untuk membawa anak, untuk dijaga jagaan harian itu. Jadi polisi ini perlu bergerak, bukan hanya melihat pada immigration dan polis, tetapi jika tempat kerja tak sediakan, siapa nak jaga? Itulah saya menyambung ya. Itu kan sudah ada Kementerian Wanita membuat cuba mencari jalan lah, nak menggalakkan orang jadi maid, tukar designation to domestic manager lah apalah, tetapi tak juga yang menyambut tu kan. Padahal kan pekerja rumah ni, bantu rumah ni, ada yang bayar 1,200 tau. Bukan, kadang-kadang tu dia lebih banyak duit dia daripada graduate tau tak. Sebab dia, kita bagi 1,000, 1,200 tak belanja apa pun. Tapi dia tak minum kopi mahal. Tak, kita siapkan semua untuk dia, baju, pakai, tempat tidur, rumah. Kalau graduate satu gaji 1,800, kemudian tu nak pakai baju lawa-lawa, nak pakai ada riadah itu ni dia lagi banyak duit. Pembantu rumah ni saya tengok maid kita orang pun banyak duit simpan, dah beli tanah, dah beli apa. Dia tak beli kereta Honda yang baru contohnya. Dia tak perlu, bos dia ada. Betul. Saya setuju tu. Saya pergi rehat sekali lagi. Apabila kembali saya nak bawa Prof. Durisha masuk dalam hal ini, kerana menyelesaikan isu seperti pekerja asing ni sekian lama hanya dilihat pada agensi tertentu, tetapi universiti contohnya berapa peratusan lelaki dan wanita masuk berkaitan, di mana lapisan pekerjaan itu, jika kita mahu menolak rakyat kita masuk rantaian nilai kerja yang lebih tinggi, siapa nak isi yang bawah-bawah ni? Adakah kita akan terus melihat pada sektor pembinaan sebagai peratusan penting dalam keluaran dalam negara kasar, 4%, 5%? Jika iya, siapa nak buat kerja itu? Semuanya perlu difikirkan sekali. Dan bila kita melihat pembentangan seperti Belanjawan Negara, Rancangan Malaysia ke-11, semua ini perlu difikirkan. Bukan apabila ia mahu dilaksanakan. Saya nak bawa masuk aspek governance, polisi dalam hal ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Dulu saya minum kopi biasa. Sekarang, Kopiko LA Coffee pilihan saya. Aromanya istimewa, rasanya enak. Kopiko LA Coffee sesuai kerana ia berasid rendah. Kopiko LA Coffee. Buletin Awani 12 tengah hari membawakan berita dalam negara dan juga luar negara. Pasport bukan hak individu. Pasport adalah hak negara. Somasi minda menjadi senjata kita untuk
menjayakan generasi kedua. Isnin hingga Jumaat, Buletin Awani 12 hari di Astro Awani. Isnin hingga Jumaat. Ini bukan kemalangan biasa, tetapi sesuatu yang dirancang. Macam mana? Sekarang ni syarikat ini adalah hak aku. Isteri kau Rina yang tanda tangan pindah milik. Topeng. Mirip wajah Dr. Ima. Ada motor ikut kita lah. Buat masa ni saya tak ada apa-apa maklumat pun tentang budak tu. Namanya Sarah. Cinta Ibadah, tayangan serentak di Astro Prima dan Astro Maya HD. Business Awani Plus, rangkuman berita 5 berita mingguan terbaik. Penurunan harga minyak dunia memberi kesan positif buat industri penerbangan. We want to create more demand. We want to make Malaysia the centre of low-cost travel. Aspire to become regional champion, carrying the flag into a new market. Business Awani Plus setiap Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Topik ni memang hebat. Saya suka Prof. Dr. Azizah ada banyak ilmu. Lepas ni saya akan panggil Profesor Dr. Azizah seorang-seorang dekat agenda Awani supaya kita boleh tak pasal kita nak buka balutan ini. Kadang-kadang orang tak nampak dan saya nak bagi Prof. Dr. Dorisha sekarang. Jelas bahawa kita tidak boleh membincangkan isu pekerja hanya dengan melihat sektor pekerjaan ataupun sektor pendatang asing. Apa keputusan kita, bagaimana kualiti hidup, bagaimana kita nak menggunakan sumber di Malaysia, itu juga mempengaruhi. Ini seolah-olah begitu besar, tapi kalau kita skopkan, inilah dasar pembangunan negara. Contohnya, mungkin sudah tiba masanya bukan hanya melihat belanjawan ketika ia dibentangkan, tetapi sebelum. Bukan hanya melihat rancangan 5 tahun pembangunan Malaysia, rancangan Malaysia ke-11 itu contohnya. Sekarang ini kita perlu memberikan input kita. Saya ingat, kita sentiasa perlu ingat, kita sebenarnya sebagai sebuah negara, apakah matlamat kita? Matlamat Malaysia sebenarnya yang menentukan dasar-dasar yang Malaysia buat. Jika dasar-dasar itu tak seiring dengan matlamat Malaysia, maka dasar perlu diteliti semula ataupun dibuat perubahan yang perlu dikaji dari masa ke semasa. Pekerja asing adalah satu sektor. Saya sebut kegemparan nak menyeronokkan persoalan ini. Kepada sebahagian orang, dia sifatnya Malaysia suka kepada sesuatu isu untuk dibincangkan dalam satu jangka masa yang pendek dan selepas itu kita akan lupakan sehingga berlaku sesuatu yang membuat kegemparan itu. Dan pihak-pihak tertentu yang mungkin berminat untuk kegemparan, pihak yang lain akan seperti kata Prof. Azizah yang di kampung dan sebagainya, tak ada sebarang isu. Our life is just as usual, business as usual. Tetapi hakikatnya Malaysia kata nak jadi negara maju mengikut acuan sendiri. Kita telah berbincang, mampukah Malaysia menjadi sebuah negara maju dengan income group kita tinggi, bukan lagi di bawah middle income trap sekarang ni, dengan keadaan kita menggunakan acuan sendiri. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap Malaysia dalam semua aspek, bukan sahaja pekerja asing, tetapi kerana kita sedang melihat pekerja asing, masalah pekerja warga asing ataupun pekerja asing dan masalah parti perlu sentiasa dilihat oleh pemegang dasar dan juga mereka melaksana dasar secara amanah itu sebagai sebahagian subsistem dalam sebuah holistik sistem yang dinamakan Malaysia. Dan memang betul macam Kamrul sebut, dalam pembangunan Malaysia, kita nak pembangunan Malaysia, dalam itu apakah komponennya, siapakah penggerak, industri apa. Jadi kalau kita lihat position parti ataupun pekerja warga asing, expatriate itu adalah sebahagian kecil Prof. Itu akan di-manage. Saya rasa ada talent management dan sebagainya melihat kepada talent isu itu. Talent Corp melihat isu itu di Malaysia dan sebagainya. Saya tidak rasa, kecuali kita memang over critical, kita kata kita nak ganti labor intensif kepada
automation kita kata wow gagal maka kita mungkin terpaksa menggerakkan itu. Tetapi sekarang isunya saya kira adalah mungkin macam fungsi sebut sektor-sektor tertentu tu adalah sektor utama yang menyumbang kepada KDNK kita yang besar, maka kita gempar. Sebagai contoh pembinaan, jika tiba-tiba berlaku suasana termasuk domestic made, bayangkan sekiranya berlaku suasana tidak begitu manis hubungan kita dengan pembekal utama kita iaitu negara adik abang Indonesia, maka tiba-tiba ada satu arahan tidak membenarkan pekerja domestik datang ke Malaysia, maka kita gempar. Begitu juga pembinaan, jika kita berlaku isu maka gempar. Jadi lumpuh dan pengusaha-pengusaha di Malaysia mengatakan dan kemudian kerajaan akan berada dalam satu suasana yang put in a corner dan you kena react ad hoc dan itu yang sebenarnya kadang-kadang melemaskan pemerhati. Saya kira Kementerian Sumber Manusia membuat projection. Ada projection macam Prof sebut tu dibuat. Berapakah keperluan dalam industri apakah dan sebanyak apakah keperluan. Tetapi adakah projection ini ditangani secara sepatutnya seperti Jepun. Yang kat situ saya ingin mengambil Jepun sebagai satu contoh di mana saya kira walaupun orang akan debate, orang boleh debate. Jepun is different. Memang Jepun different. Tetapi Jepun pun tidak homogeneous seperti orang sangka. Dia juga menerima banyak, seperti saya kata, negeri yang banyak pull factor. Jepun antaranya. Dan laluan Jepun lagi banyak pulau-pulau dan di sana China, Korea dan sebagainya Rusia menyerbu untuk bekerja di Jepun. Tetapi Jepun telah menguruskan pekerja warga asing secara lebih efisien. Itu sebab saya kata kita boleh mempunyai dasar yang cantik, undang-undang yang lengkap, peraturan yang terdokumen, tetapi adakah kita telah berjaya menguruskannya? Implementasi itu adalah Malaysia punya big challenge dalam banyak sektor. Jadi kalau Jepun memang pekerja, ni Prof Azizah pun beliau ada pengalaman di Jepun. Jika kita ke Jepun melepasi waktu tertentu, kita terpaksa buat alien card dan kita diuruskan sangat berkesan oleh kementerian-kementerian atau jabatan tertentu seperti polis, immigration, PBT dan juga rakyat atau penduduk setempat adalah mata dan telinga kepada pihak yang mempunyai autoriti melihat. Jadi tidak akan timbul seperti apa yang kita sekarang hadapi. Yang saya rasa kegemparan itu kadang-kala ada kebenarannya. Jadi mungkin dari sudut itu kita kena lihat best practices negara-negara tertentu, bagaimanakah mereka telah menguruskan. Jika biometrik pun tidak berkesan, mungkin biometrik tidak dilaksanakan di semua laluan masuk, mungkin dia mungkin holistik 100%. Jadi keluar masuk memang kita tahu sekiranya orang bermasalah kita boleh tak bagi masuk dan sebagainya, dan kita boleh mengira jumlah keluar masuk sebab Malaysia pun bukanlah terlalu besar. Malaysia, Sabah dan Semenanjung walaupun kepada 90% ketepatan itu sudah cukup baik. Sudah cukup bagus. Jika kita dapat mengatakan kita mempunyai 90% ketepatan, kita dah menang dalam menguruskan pekerja asing. Saya rasa saya perlu pergi rehat yang terakhir. Tapi apabila kembali nanti, saya nak silat aspek antropologi itu kerana saya suka Prof Teresha sebut Jepun. Saya baru ini berada di Jepun, dikelilingi oleh ramai wanita kerana mereka membincangkan tentang di bawah Abenomics dan Shinzo Abe menang sekali lagi untuk memerintah Jepun, dan beliau ada Abenomics, di bawahnya ada Womenomics. Di bawah Womenomics tu kerana Jepun melihat mereka tak cukup tenaga pemikir, kerja penggerak ekonomi mereka, maka mereka melihat bahawa ramai wanita mereka yang berkelulusan, berkemahiran tinggi tapi tidak bekerja. Dan masalahnya adalah mereka tidak mempunyai orang, robot tidak lagi sampai tahap teknologi boleh menggantikan manusia di rumah. Mereka memikirkannya tapi belum sampai. Jadi mereka mengatakan mereka kini perlu memikir kembali dasar untuk membawa masuk pekerja asing bagi menjaga generasi berikutnya. Tapi ditimbulkan situ mereka tidak mahu lagi orang Filipina. Jadi ada banyak isu seperti ini. Soalan saya kepada Profesor Dr. Azizah selepas ini, dalam aspek negara bangsa dan sebagainya, jika kita lihat mereka yang dulunya tahun 1980-an ketika mula gerakan kebanjiran besar-besaran ini datang ke negara kita, dulu mungkin mereka datang sebagai buruh kasar. Tetapi kini mereka adalah pengusaha dan mereka juga tidak mahu pulang. Malah ketika heboh berapa tahun lalu isu nak ganyang Malaysia, mereka ini, saya diberitahu ini oleh Pak Dino Patijalal, duta besar dahulu ke Amerika ketika beliau datang sini. Beliau mewawarkan wawasan
diaspora Indonesia. Beliau mengatakan orang Indonesia di Malaysia yang menelefon dan memberi tekanan kepada pemimpin Indonesia supaya tidak melakukan perkara itu kerana mereka enak dan senang di sini. Jadi saya nak melihat aspek antropologi itu kerana mungkin mereka yang dulunya asing kini merasakan mereka adalah lebih Malaysia daripada negara asal mereka. Bagaimana interaksi ini ditambah dengan perkahwinan campur dan sebagainya? Adakah kita hanya boleh sesenang itu melihat asing dan tempatan, atau asing dan tempatan itu juga kini semakin dinamik dan kabur garisannya? Dan kalau kita lihat aspek warisan Minangkabau, kita pun sejak ratusan tahun dahulu ada migrasi ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Dengan Malt Mangosteen, semua peringkat umur dapat mengalaskan perut dalam sepanjang hari. Ia tidak mengandungi sebarang kolesterol dan dapat memberikan vitamin dan mineral kepada badan kita. Malt Mangosteen, produk keluaran Wetra. Cuaca di Malaysia yang sering hujan maupun hujan ribut telah menyebabkan beberapa kejadian tanah runtuh berlaku di negara ini. Bagi bapa, saya tetap sanggup hilang anak saya. Melak seperti itu main anak. Lebih penting bagi mereka adalah untuk mendapatkan sebuah hati milik adik Syamimi. Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah menitahkan semua penerokaan tanah secara haram untuk aktiviti pertanian dihentikan serta-merta. Setiap hari, Awani 7.45 di Astro Awani. Jadi sekarang inilah masanya untuk kita sama-sama bersatu. Jangan putus asa ini. Aku saya. Cik suka. Isnin hingga Jumaat, Bisnes Awani. RON85 dan diesel tidak akan membawa kesan inflasi terhadap ekonomi negara. Industri automobil negara perlu meningkatkan keupayaan daya saing khususnya dalam pasaran ekspor. Jualan produk pertanian Malaysia yang ketiga yang dikenali menerusi jenama Agrobazar akan dibuka di Dubai tahun hadapan. Saya Najiman Arif. Saya Hana Ismail. Saya Syarkawi Salahuddin. Isnin hingga Jumaat, 4 kali sehari, Bisnes Awani di Astro Awani. Okey, tak apa Prof Aizizah, kita ada 5 minit lagi. Saya nak lihat aspek antropologi ni kerana mungkin untuk mengelakkan daripada reaksi yang spontan, pemikiran masyarakat juga perlu melihat pada aspek antropologi dalam erti kata percampuran serantau, percampuran global itu kini semakin menjadi satu perkara yang mempunyai dinamikanya sendiri. Contohnya, kita ada Negeri Sembilan, mereka orang Negeri Sembilan tu boleh menghubungkan talian keluarga mereka balik ke daerah Minangkabau. Dan kita juga ada orang Jawa, orang Bugis dan sebagainya. Kalau kita lihat di Sabah sekarang, itu antara kompleksiti ataupun kemajmukannya kerana dahulunya Kesultanan Sulu itu melangkaui, Kesultanan Brunei itu juga melangkaui, dan semua ini bagaimana kita nak ambil kira dalam aspek moden, kerana kalau kita lihat buruh kasar yang datang tahun 80-an, kini bukan lagi buruh kasar, mereka pengusaha. Mereka mengambil alih daripada, ada orang suka pakai perkataan kapitalis tempatan, kerana generasi seterusnya di Malaysia, mereka tidak mahu lagi kerja seperti itu. Mereka tidak mahu meniaga. Mereka mempunyai kerja profesional yang memberikan gaji mereka 100,000 sebulan dan sebagainya, yang mungkin berada di negara luar. Jadi, bapa mereka menyerahkannya dan menjual perniagaan mereka kepada buruh-buruh kasar yang dahulunya kemudian dia naik jadi mandor tahun 90-an dan kini menjadi pengusaha kecil. Jadi bagaimana harus negara melihat perkara ini? Sebab itu ada presiden tetap itu contohnya. Jadi bagaimana secara aspek antropologinya kita melihat perubahan-perubahan mengikut masa dan orang yang menetap ini. Okey.
saya nak tegas dulu, dia ni menetap macam mana? Menetap secara sah ke menetap tidak sah? Kalau misalnya dia menetap secara sah mengikut perlembagaan kita kan, kita dah bagi PR, anak dah jadi warga negara. Jadi tak ada isu lagi. Dia bukan yang menjadi isu kita sekarang ni adalah orang yang datang secara tidak sah. Kemudian tu melibatkan diri dalam sektor-sektor terlarang kepada mereka sebab kita sudah menetapkan dia hanya boleh menggaji, dia boleh digaji, dia tidak boleh berniaga dan sebagainya. Macam datang sini berkait dengan perhubungan sejarah yang membina hubungan etnik cross border, rentas sempadan. Inilah satu halang yang paling besar bagi kita untuk menjalankan peraturan kita. Kalau kajian antropologi memang kita buat network analysis lah, bagaimana jalinan-jalinan sosial, etnik dan juga kekeluargaan ini membantu dan menampung kemasukan parti tau. Kalau di Sabah dia akan bawa masuk, kemudian tu cari bayar tambang, carikan kerja, carikan rumah sehinggalah mereka ni boleh berdiri sendiri. Kemudian tu dia ni pula akan membuat perkara yang serupa. Jadi dia macam berantai lah. Rantaian tidak formal. Rantaian tidak formal ni tidak berhenti-berhenti. Kadang-kadang tu yang saya tengok ada juga dia buat banyak saya jumpa di kalangan orang Indonesia kan. Di sini dia dah dapat PR, anak dah ambil menantu daripada datang sini, kita bagi pula menantu tu dependency pass. Jadi berantai-berantai macam itulah. Memang dia menyukarkan sangat peraturan kita. Kita nak melaksanakan peraturan sebab orang ini akan datang turis visa. Kemudian tu dan kita pun menggalakkan pelancong. Itulah yang saya sebut tu. Saya rasa kedua profesor perlu datang lagi dalam konteks yang berbeza. Kita nak halusi diskusi ini, tapi itu saja masa yang ada pada hari ini. Saya rasa apa yang dihantar resolusi daripada Kongres yang dilakukan oleh Majlis Profesor Negara itu tentunya membabitkan aspek penguatkuasaan, dasar penggajian dan juga cara kita melihat pada migrasi. Itu semua penting, akan kita halusi itu satu persatu. Tapi terima kasih kepada kedua-dua Prof pada hari ini. Terima kasih kepada Majlis Profesor Negara yang sentiasa membolehkan Astro Awani membincangkan isu-isu mendahului kepimpinan fikiran supaya kita tidak gempar tapi kita rasional menghadapi barang situasi. Sekian, terima kasih. Hantarkan pandangan anda sendiri pada pelbagai platform yang Astro Awani ada, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam aspek yang lain pula membincangkan isu-isu negara dalam dialog pemikiran negara hanya di Astro Awani. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi.